Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Okey. Cikgu Yasmin di sini. Okey, kita akan sambung masih di dalam tajuk reka bentuk mekatronik. Okey. Okay, welcome my dear students. In my class, we respect each other, we do our best, and we support one another as we learn together. Okay. Okey, standard pembelajaran masih di dalam standard pembelajaran 1.1.4 menghasilkan gambar raja blok produk mekatronik sedia. Okey, tetapi untuk mencapai TP, kamu kena buat gambar raja blok produk yang telah kamu pilih. Okey? Okey. Okey, kamu dah go through. Okey, cikgu go through semula. Okey, kamu dah buat dah. Kamu dah kena pasti elemen-elemen mekatronik, fungsi-fungsi, komponen dalam setiap elemen mekatronik tu. Kamu pun dah tahu. Okey, dalam mekanikal, contohnya dalam kereta kawalan jauh ni ada gear. Dalam sistem elektrik ada bateri, ada motor juga. Dalam sistem elektronik ada pemacu motor. Okey, dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan ada mikropengawal. Ini contohlah. Okey. Dan kamu pun dah buat dah gambar raja blok. Kamu dah buat dah gambar raja blok. Ada input, proses dan output. Okey. Kamu dah tahu dah. Okey, pintu gelansa automatik. Apa dia sistem. Komponen-komponen dalam setiap sistem mekatronik. Okey. Sehinggalah kepada mesin basuh. Kamu dah buat dah gambar raja blok untuk ketiga-tiga jenis produk tu. Okey. Okey, contohnya apa dia input, proses, output. Ingat dah lagi? Okey. Okey, contohnya macam mesin basuh ni. Okey, macam mesin basuh. Okey. Input, proses, output. Input, kamu masukkan baju kamu dalam drum, mesin-mesin tu kan. Ada drum tu kan, panggil drum. Kamu masukkan baju. Okey. Lepas tu kamu tekan start kan. Okey, masa kamu tekan start tu, okey, lepas tu kamu tekan start tu, penderia tu dia dah penderia adalah peranti input. Okey, dia dah menerima isyarat maknanya ada bebanan dalam tu. Okey. Dan dia dah terima isyarat, jadi dia hantar isyarat kepada bahagian proses untuk mikropengawal proses isyarat tu tadi. Okey, proses mengikut algoritma ataupun pengaturcaraan ataupun coding. Okey, program dia tu coding yang kita dah buat. Okey, jadi mikropengawal dia ikut arahan tu. Jadi bila dia dah tahu okey ada baju. Okey, dah ada baju. Jadi benda dia berlaku dalam berapa second je. Ataupun milisecond. Dia cepat. Lepas tu dia kata okey ada bebanan. Jadi dah hantar isyarat tu kepada output. Supaya pemacu motor akan menerima isyarat daripada proses tadi. Pemacu motor dia akan terima dan dia menggerakkan dan menghantar yang isyarat tu, pemacu motor tu dia akan menggerakkan motor AU. Dia akan menggerakkan motor dan secara tak langsung takal, tali sawat dan drum pun berpusing. Okey, dia pun berpusing untuk menimbang baju tu yang kamu dah masukkan tu. Sama ada small, medium ataupun large. Kenapa drum tu kena berpusing untuk menimbang? Penderia tu dia berpusing supaya mesin tu supaya air dapat dikeluarkan berdasarkan kepada kapasiti baju tu. Jadi proses ni berlaku sangat pantas. Okey? Faham? Okey. Okey, untuk TP3, kamu dikehendaki untuk melakar dan melabel gambar raja blok produk yang hendak diubah sesuai. Untuk kita
untuk mekatronik. Okey, ini adalah produk kita iaitu robot Bluetooth. Okey, robot Bluetooth. Daripada robot bot. Okey, robot Bluetooth. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan lakar dulu gambar raja blok. Dah lakar gambar raja blok macam tadi dulu kan. Ada input, proses output. Kita dah faham dah. Apa dia peranti-peranti input. Apa dia peranti-peranti output. Kan apa proses dia. Jadi kita dah faham daripada gambar raja blok tu. Sampai kita dah buat gambar raja blok. Kamu dah buat gambar raja blok. Jadi jadi TP yang ditaksir adalah TP3. Okey. Dah siap gambar raja blok, baru kita akan buat ataupun bina pengatur caraan. Kita akan bina pengatur caraan. Lepas bila kita dah bina pengatur caraan ataupun coding menggunakan bahasa Scratch. Okey, dia blok-blok kan. Dia blok senang saja. Drag and drop, drag and drop. Okey. Dan dah buat, baru kita assemble robot kita. Kita akan pasang robot kita. Kita akan pasang. Dan lepas pasang, kita akan upload coding yang kita dah buat tu. Kita akan upload ke board microcontroller. Kita upload. Lepas tu kita akan test run. Daripada kita dah lepas test run tu, barulah kita buat penambahbaikan. Kita buat gambar raja blok penambahbaikan. Okey. Gambar raja blok penambahbaikan itu ialah TP4. Okey, faham? Okey, untuk sekarang ni kamu hanya perlu buat untuk gambar raja blok produk yang hendak diubah sesuai. Maknanya yang asal. Okey. Jadi sekarang ni gambar raja blok robot Bluetooth kita. Okey. Inilah gambar raja blok robot Bluetooth kita. Okey, kita akan gunakan smartphone. Okey, kita akan guna Bluetooth daripada phone kita dan kita connect kepada Bluetooth module pada robot Bluetooth kita. Itu adalah sebagai input. Bluetooth tu sebagai input device kita. Dia akan menerima isyarat daripada kita punya smartphone. Okey. Bila kita kontrol daripada smartphone, macam kita kontrol juga, tapi kita guna phone. Dan pengatur caraan tu kita sendiri yang buat. Okey. Dari situ kamu dah tahu, yang ni proses dia. Maknanya, kalau coding macam ni, dia punya output dia macam ni. Kalau coding salah, output dia akan jadi salah juga. Kalau coding betul, output pun jadi betul juga. Okey, sebab tu kita kena test run. Okey, sebelum kita buat coding, kita assemble robot kita. Okey, kita kena buat gambar raja blok dulu. Okey, ini adalah proses awal lah, gambar raja blok. Okey, contoh untuk Bluetooth mode. Okey, robot Bluetooth kita sama juga. Ada input, ada proses, ada output. Okey. Input Bluetooth sebagai penerima isyarat tu. Okey, Bluetooth modul kita. Dan bila kita dah terima isyarat tu akan dihantar kepada proses. Sama juga. Dia akan hantar kepada mikro pengawal. Papan mikro pengawal. Okey, yang kita akan guna ialah Arduino board lah. Arduino Uno. Dan daripada situ, Arduino, di situ akan berlakunya proses arahan dan mengikut arahan yang kita dah buat. Okey, kalau kita tekan, katalah input, kita tekan right. Jadi, Bluetooth terima right, dia akan hantar kepada, kita akan turn right ni robot kita. Jadi, dia akan hantar kepada proses. Jadi, okey, kalau turn right, okey, pemacu motor akan, motor kanan dia akan pusing apa? Arah apa? Kalau motor kiri dia akan pusing arah apa? Coding, arah, putaran, motor, semua bergantung kepada kita punya pengatur caraan ataupun coding kita. Menarik kan? Okey, kamu pun tak sabar nak belajar. Cikgu pun tak sabar nak mengajar kamu sebenarnya. Okey, tapi buat masa sekarang, okey, bila
PKP macam ni. Yang ni saja dulu yang kita boleh belajar. Okey. Nanti mungkin cikgu akan share tengok macam mana apa yang kamu kena apa yang kamu kena, software apa yang kamu kena install. Nanti kita akan go through lagi lah, kita akan pergi lagi ke depan nanti. Okay, kita berdoa semoga PKP ni berakhir kan, kita pun boleh belajar secara face to face. Okay, face to face. Okay. Dan lepas ada proses akan hantar kepada output. Macam cikgu cakap tadi, kepada pemacu. Kita guna pemacu motor papan L298P. Kita akan guna pemacu motor L298P. Okay. Kita akan install driver. Okay. Banyaklah nanti kita akan. Tak apa, yang tu ke depan. Okay. Yang cikgu cerita gambar raja blok dulu. Okay. Jadi motor kanan atau motor kiri akan bergerak. Bila motor kanan bergerak, motor kanan dia akan sambung kepada roda kanan. Motor kiri dia akan sambung kepada roda kiri. Jadi, kata kamu, robot Bluetooth kamu pun bergerak. Turn right, dia akan turn right. Bila kamu tekan left, dia akan turn left. Kalau coding kamu salah, kamu turn right, dia akan turn left. Okay? Yang tu semua dia bergantung kepada high atau low dalam kamu punya coding nanti. Semua tu bergantung kepada kamu punya ketepatan algoritma kamu faham ke tak? Macam tu. Okey. Jadi untuk hari ni kamu buat dulu gambar raja blok untuk robot Bluetooth. Okey, kamu boleh buat, kamu boleh lakar dalam buku latihan LBT kamu. Dan bila dah siap, kamu snap gambar dan kamu send dekat cikgu. Send dalam grup supaya cikgu tahu, okey, kamu daripada kelas apa. Okey, sebab cikgu sebab kelas banyak kan. Jangan PM cikgu tak tahu nanti kamu kena mana. Okey? So, cikgu cuma akan pergi saja tunjuk dekat kamu. Lepas kita dah buat test run, baru kita akan kita dah test robot tu, baru kita boleh tahu masalah. Jadi cikgu hanya bagi tahu, go through saja dulu, bagi kamu tahu proses dia macam mana. Lepas tu dah ada masalah, kita buat analisis berantai, punca kesan. Ingat lagi kan, masa kita form 2 dulu, kita buat analisis berantai ni. Okey, lepas tu kita akan pilih kaedah penyelesaian inventif. Okey, kita nak guna kita pilih dulu kaedah pemisahan apa. Lepas kita tahu kaedah pemisahan apa yang kita pilih, baru kita pilih pula prinsip inventif apa yang kita nak guna. Daripada prinsip inventif tu, maka kita tahu dah. Okey, kita akan guna kita akan tambah apa di input. Kita akan tambah apa di output. Okey. Bila kita tahu kita nak tambah, kita nak buat penambahbaikan apa pada robot Bluetooth kita, barulah kita buat semula gambar raja robot Bluetooth kita, gambar raja blok yang baru, yang ada penambahbaikan. Penambahbaikan peranti-peranti input dan output tu. Macam ni ada penambahan. Ada penambahan. Okey. Daripada penambahan ni, barulah kita buat analisis. Yang ni ialah komponen-komponen elektrik, bateri, Arduino board, lepas tu motor driver, push button, Bluetooth module, cases, broadcaster. Ini semua kita akan pasang pada robot kita. Nampak tak ada fungsi dia. Kamu akan kelaskan. Kalau cases dia di dalam mana? Broadcaster, mechanical ke? Kan? DC gear motor di bawah mechanical ke, elektrik ke, elektronik ke? Jadi kamu akan kelaskan. Untuk hari ni kamu akan hanya buat untuk gambar raja blok Bluetooth, robot Bluetooth kamu. Yang ni saja dulu. Sebab kita tak buat test run lagi. Kita tak tahu masalah apa pada robot kita.
Sehingga bertemu lagi. Okey.